Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel. Akhirnya pemimpin-pemimpin bersatu dan juga PAS menunjukkan taring mereka, bagaimana kepintaran mereka untuk mencuba memusingkan segala fitnah, menyebarkan berita palsu yang dilakukan oleh ustazah daripada pimpinan PAS, ahli parlimen kepala batas, sahabat-sahabat semua. Siapa suruh sebar berita palsu sekarang ini? Berbagai usaha sedang dilakukan oleh geng-geng kaki fitnah ini untuk memusingkan fakta. Seperti mana yang saya katakan sebelum ini, sahabat semua, mereka pastinya akan menggunakan rujukan itu untuk untuk menghasut. Adalah mungkin ini antara tujuan mereka, selain daripada menyebarkan berita palsu, adalah untuk menghasut supaya kerjasama di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ini akan dirosakkan, sahabat-sahabat semua. Jadi mungkin itu antara yang sedang dilakukan oleh geng-geng kaki fitnah, Perikatan Nasional, dan juga ahli parlimen PAS kepala batas ini, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita ikuti kenyataan terkini daripada pimpinan bersatu yang telah membuat sidang media petang tadi. Jadi saya ingin baca berita ini. Dakwaan pertalian komunis Wan Saiful cabar DAP saman Barisan Nasional. Jadi kita sudah boleh agak sebenarnya tujuan dan juga modus operandi yang mereka lakukan. Ini kerana mereka cuba untuk menghancurkan, mengganggu gugat kestabilan ataupun kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan hari ini antara Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Dan hari ini juga saya terbaca satu komen daripada Walaun, katanya kena siasat Barisan Nasional kerana mereka yang membuat rujukan kempen politik, kempen PRU itu. Katanya Siti Mastura ini hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Soalnya di sini adalah mereka sudah tahu itu berita yang tidak sahih. Kenapa masih boleh disebarkan? Dikatakan pada satu kempen secara beramai-ramai, secara live, sahabat-sahabat semua, kalau bukan tujuannya adalah untuk menghancurkan kerjasama antara Barisan Nasional dan juga kerajaan hari ini bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi mari kita ikuti kenyataan yang dibuat oleh bekas Ketua Penerangan Bersatu, yaitu Wan Saiful Wan Janawibawa hari ini, yang kononnya beliau mencabar pengurusi DAP Lingguang Eng untuk menyaman Barisan Nasional berhubung dakwaan yang terkandung dalam buku kecil kempen Pilihan Umum ke-15 gabungan politik itu. Ahli Parlimen Tasik Gulu berkata, risalah bertajuk Bahan Kempen Komunikasi BIEN turut menyertakan dakwaan serupa yang dibuat oleh ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad baru-baru ini, mengaitkan pemimpin DAP dengan pemimpin komunis Ong Bun Ha yang lebih dikenali sebagai Cimpeng. Dalam dokumen rasmi ini dicetak menyatakan bahwa kaitan DAP dan Parti Komunis ini, katanya Parti Komunis Melaya. Muka surat yang ke-129 dan 130 ada topik fahaman komunis, kata Wan Saiful bersama bekas Ketua Pemuda UMNO Seremban Zul Amali Husin pada sidang media di Parlimen petang tadi. Zul Amalik ini ahli PAS berkata buku itu diedarkan kepada semua jentera UMNO sebelum hari penamaan calon PRU 15 tahun lalu. Wan Saiful kemudiannya membacakan petikan daripada buku kecil tersebut mengenai sejarah keluarga Cimpeng yang menyebut penasihat DAP Lim Kit Siang dan bekas Perdana Menteri Singapura Lim Kuan Yew adalah sepupu. Katanya buku kecil BIEN itu turut menyebut pemimpin DAP lain yang disebut Mastura sebagai mempunyai kaitan kekeluargaan antara satu sama lain dengan Cimpeng. Jadi yang nak saya sebut di sini bukan isu yang ditimbulkan oleh BIEN semata-mata, katanya. Mereka cuba, macam yang saya katakan tadi, mereka cuba mengalihkan perhatian terhadap penyebaran berita palsu, penyebaran fitnah yang berbau hasutan. Sudah tahu perkara ini tidak betul, kenapa masih disebarkan? Jadi mereka pula salahkan buku Barisan Nasional. Memang sebenarnya bagi pandangan saya, kandungan buku itu juga salah. Tetapi yang salahnya kenapa Siti Mastura, ahli parlimen kepala batas ini, dengan confidentnya sewaktu beliau membuat kenyataan itu, beliau tidak membuat satu kenyataan pun kononnya dia merujuk kepada buku ini dan buku ini, seolah-olah apa yang dikatakannya itu benar semuanya. Jadi inilah sebenarnya poinnya hari ini. Fitnah itu tetap fitnah. Menyebarkan berita palsu tetap salah.
Jadi salah tetap salah. Ya, bukan hanya mereka coba memusingkan fakta kononnya diambil daripada buku kempen Barisan Nasional, tapi masalahnya kenapa harus dikongsikan? Kalau tidak tahu berita itu sahih atau tidak, kenapa perlu dikongsikan? Kenapa perlu buat kenyataan seperti itu? Itu satu persoalan yang harus kita pikirkan. Karena dia sudah kongsikan, jadi masalahnya di sini adalah dia sudah membuat satu kenyataan yang berbau fitnah, hasutan, berniat jahat kepada pimpinan DAP. Walaupun beliau menyatakan kononnya dia mengambil rujukan daripada mungkin seperti yang dinyatakan daripada bahan kempen ini, tapi sebenarnya apabila dia memberikan bahan bukti itu, dia sebenarnya seperti menyerahkan tangan beliau, digari dan ditangkap. Karena apa? Menyebarkan berita palsu yang kesahihannya tidak benar, yang kesahihannya itu terbukti satu yang tidak betul, sahabat-sahabat semua. Itu pandangan saya. Jadi melalui kenyataan daripada Wan Saiful ini, dia juga berkata asal usulnya adalah dari sini. Sekiranya ada apa-apa tindakan yang hendak diambil, saya menggesa pihak dari DAP ini untuk berlaku adil. Nak ambil tindakan undang-undang, pastikan ambil juga terhadap yang mencetak dan mengedarkan buku itu. Dia coba menghasut ya Lim Guang Eng, pimpinan DAP. Kononnya kenapa tidak mau menyaman buku yang dicetak oleh Barisan Nasional itu. Masalahnya, kenapa mereka buat kenyataan? Kenapa mereka menyebarkan berita itu yang mereka sendiri pun tidak tahu perkara itu betul atau tidak. Jadi karena mereka lah yang terkini membuat kenyataan itu, pastinya mereka lah yang disiasat, mereka lah yang akan disaman, sahabat-sahabat semua. Ini perkara simple, ini perkara mudah. Siapa yang buat sekarang dan sekarang ini, ya mereka boleh DAP atau pimpinan DAP ataupun Lim Guang Eng atau mana-mana pimpinan yang disebut itu mempunyai hak untuk menyaman. Terutamanya individu ya seperti ahli parlimen kepala batas ini yang membuat kenyataan baru-baru, dan zaman ini yang baru bukannya yang lama, sahabat semua. Jadi katanya itu isu sebenarnya saya tertunggu-tunggu juga bila YB Bangan katanya hendak mengambil tindakan undang-undang terhadap UMNO dan BN terutamanya, kata Wan Saiful. Jadi kita tahu salah satu tujuan mereka seperti yang saya katakan awal-awal sebelum ini, kalau saya tidak silap kemarin atau awal pagi, saya terfikir tentang agenda, motif mereka menyebarkan berita palsu ini. Satu yang saya katakan, supaya ya mereka mau mengganggu gugat kestabilan dalam kerajaan. Mereka mau menghasut Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan untuk saling bergaduh di antara dalam kenyataan ini. Tetapi mereka silap, ya, karena hari ini kerajaan ini kita tidak perlu sentuh karena ini adalah kerajaan yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi jangan mengkhianat, jangan termakan dengan kata-kata hasutan daripada Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini, sahabat-sahabat semua, dan juga pemimpin-pemimpin daripada DAP. Ini yang saya katakan. Jadi kalau semalam Guang Eng mengesahkan dia telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura kerana mendakwah DAP mempunyai kaitan dengan Cimpeng selepas Ketua Sayap Wanita ya enggan mengemukakan bukti atas tuduhannya itu. Jadi terdahulu Ahli Parlimen Seputih juga hari ini turut mengesahkan dia akan menyaman Siti Mastura kerana menfitnah dalam masa terdekat selepas Ahli Parlimen PAS itu gagal menjawab tuntutannya. Malaysia kini menghubungi Kok untuk mendapatkan penjelasan mengenai gesaan Wan Saiful supaya DAP mengambil tindakan terhadap BN. Kok dalam jawapannya, tiada seorang pun pemimpin JN yang mengatakan perkara bodoh ini di khayalak ramai. Itu dia. Ini jawapan yang tepat. Walaupun ada terkandung di dalam buku, tapi tidak ada satupun pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional yang membuat kenyataan secara terbuka, ya, secara terbuka seperti mana yang dinyatakan atau dibuat oleh ahli parlimen ustazah muslimat daripada ahli parlimen kepala batas Parti PAS ini, ya. Mereka pula hari ini kononnya kerana buku inilah, ya, dari asal buku inilah mereka membuat kenyataan itu. Itu antara kenyataan daripada Wan Saiful Jana Wibawa. Jadi saya suka ya jawapan yang diberikan oleh Teresa Kok, katanya tiada seorang pun pemimpin Barisan Nasional yang mengatakan perkara bodoh ini di khayalak ramai. Katanya dia dimaklumkan tentang buku kecil dan kandungan itu berdasarkan hantaran Facebook terbaru oleh pemimpin Bersatu Badul Isam Syaharin atau Cik Gubat. Berbagai laporan polis juga dibuat terhadap Siti Mastura yang dipanggil untuk disoal siasat pada Selasa, dan program yang kemudian berkata
mereka telah menyerahkan bahan rujukan berhubung dakwaan. Bagaimanapun, Wan Saiful enggan mengulas jika Mastura telah merujuk kepada buku kecil Ben sebagai sumber dakwaan yang juga boleh didapati di media sosial. Itu dia, semakin panas nampaknya sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi, ya, kalau difikirkan, ya, mereka hari ini cuba, ya, memusingkan fitnah. Kononnya bukan pemimpin ataupun ahli parlimen yang bersalah, kononnya kerana buku dan kerana mungkin buku ini, ya. Tapi hari ini kita tahu, ya, antara modus operandi mereka, sebar dulu, mungkin lepas tu minta maaf, lepas tu salahkan orang lain. Kalau sebelum ini, kalau di Facebook, mereka selalu salahkan admin-admin mereka. Mungkin ini modus operandi yang mereka sedang rencanakan, sahabat semua. Tapi betul dan tepat kenyataan daripada Teresa Kong, walaupun ada dalam buku itu, tapi tidak ada satupun pemimpin atau mana-mana ahli parlimen, pimpinan daripada Barisan Nasional membuat kenyataan secara terbuka seperti yang dilakukan oleh ahli parlimen kepala batas yang digelar sebagai seorang ustazah, juga digelar sebagai seorang muslimat, secara terbuka menyebarkan berita palsu yang dia sendiri tahu perkara tahu, ya, buku itu tidak sahih, ataupun kenyataan itu ataupun info yang mungkin dia dapat itu tidak sahih, sahabat semua. Tapi kerana sikap terdesak, mereka sanggup lakukan apa sahaja. Itu dia, sahabat semua. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.